Mulakan lintas langsung negeri-negeri. 2 juta ringgit disalurkan ke setiap daerah yang dikenakan PKPB. Pastikan bekalan makanan mencukupi. Laporan lanjut kita bersama Imran Azmi Rosli di RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Ifa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah akan menyalurkan bantuan makanan berjumlah 2 juta ringgit untuk setiap daerah yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ia melibatkan daerah Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Sandakan, Papar dan Tuaran yang diisytihar sebagai zon merah COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dalam satu kenyataan berkata, bantuan akan disalurkan melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di setiap daerah dibantu PDRM, Rela, Jabatan Kesihatan Sabah dan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah. Menurut beliau, kerajaan negeri menyedari pelaksanaan PKPB di 6 daerah berkenaan memberi kesan besar dan menjejaskan kehidupan penduduk di kawasan terlibat. Dalam pada itu, Datuk Haji G turut memaklumkan bahawa kerajaan negeri juga bersetuju supaya semua operasi dan aktiviti barter trade di negeri ini ditangguhkan bermula 12 Oktober sebagai langkah membendung penularan COVID-19. Sementara itu, Jawatankuasa Bilik Gerakan Bencana Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya telah meluluskan 6,300 bakul bantuan makanan untuk diagihkan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sabah di kawasan zon merah. Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sabah, Dayang Rugaya Awam Besar berkata, daripada jumlah itu, 1,000 bakul bantuan makanan telah diagihkan masing-masing di daerah Semporna dan Kunak, serta 1,500 bakul makanan lagi diagihkan di Lahad Datu. Manakala 1,500 bakul bantuan makanan akan diagihkan kepada penerima di daerah Sandakan esok, diikuti 1,000 bakul makanan diagihkan di daerah Tawau pada Isnin depan dan 300 bakul makanan lagi diagihkan ke daerah Kota Kinabalu pada Selasa. Agihan bakul bantuan makanan itu adalah bagi menyokong dan membantu agihan dan peruntukan yang diumumkan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Dayang Rugaya menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu mengenai agihan bakul bantuan makanan yang dikendalikan jabatan itu di kawasan zon merah. 3 daripada 7 warga asing yang melarikan diri dari pusat tahanan sementara PTS Tawau awal pagi semalam berjaya diberkas polis. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Umbuas memaklumkan 3 tahanan itu ditangkap semula di ladang sawit di Gudang 4, Batu 5 dan Taman Kimfok Tawau. Menurut ACP Peter, 4 lagi tahanan terdiri 3 warga Filipina dan seorang warga Indonesia masih lagi diburu polis. Dalam kejadian awal pagi semalam, 14 tahanan telah melarikan diri dengan memanjat pagar Blok 4 PTS berkenaan. Bagaimanapun, 7 daripadanya berjaya ditahan semula. Kesemuanya sedang dikuarantin sementara menunggu keputusan saringan COVID-19 sebelum dihantar pulang ke negara asal. Kes disiasat mengikut Seksyen 223, 224 Kanun Keseksaan dan orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai insiden itu diminta menghubungi Balai Polis berhampiran. Hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sandakan menyaksikan masyarakat di daerah berkenaan memberi kerjasama sepenuhnya mematuhi arahan berkenaan. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin ketika dihubungi RTM memberitahu sebanyak 514 kenderaan telah diperiksa dalam Sukatan Jalan Raya SJR di Ulu Dusun Jalan Labuk Sandakan termasuk 2 kenderaan di arah berpatah balik. Menurut SCP Muhammad Azhar, anggota kawalan keselamatan telah memeriksa 719 orang awam yang melalui SJR berkenaan. Bagi SJR bergerak di Bandar Sandakan, sebanyak 106 kenderaan telah diperiksa. 10 daripadanya di arah berpatah balik. Ketika ini kita lihat bukan sahaja pengurangan pergerakan kenderaan di sekitar Bandar Sandakan, malah keseluruhan premis perniagaan yang tidak dikategorikan sebagai perkhidmatan perlu ditutup sepenuhnya. Pasukan pemantau PKPB Sandakan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak atau individu yang melanggar SOP PKPB yang telah ditetapkan.
Dalam pada itu, bagi mengurangkan beban petugas perkhidmatan perlu, Majlis Perbandaran Sandakan MPS menghentikan caj letak kereta di kawasan perkadaran Bandar Sandakan bermula semalam hingga 22 Oktober depan. 10 kawasan zon merah COVID-19 di Sabah terus mencatat pertambahan kes semalam. Kes tertinggi dilaporkan di Tuaran, 56 kes, diikuti Sandakan 48, Tawau 39, Semporna 36 dan Kota Kinabalu 34 kes. Menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, Tuaran mempunyai 155 kes aktif, Sandakan 200 kes aktif, Tawau 292 kes aktif, Semporna 500 kes aktif, manakala Kota Kinabalu 395 kes aktif. 5 lagi zon merah iaitu Lahad Datu catat pertambahan 17 kes menjadikan 177 kes aktif, Papar 11 kes kini 94 kes aktif, Putatan 10 kes baharu menjadikan 44 kes aktif, Penampang 8 kes baru menjadikan 47 kes aktif dan Kunak 5 kes menjadikan 110 kes aktif. Sementara 18 kluster masih aktif di negeri ini termasuk satu kluster baharu yang dikesan semalam iaitu kluster atap. Turut mencatat kes baru semalam Beaufort 5 kes dan masing-masing 1 kes di Kudat, Beluran, Keningau, Sipitang dan Kuala Penyu. Semalam 106 kes sembuh direkodkan. Terdapat 78 kes dalam rawatan melibatkan jangkitan pernafasan akut teruk dan 217 kes pesakit dalam siasatan. 6 kematian direkodkan semalam menjadikan jumlah korban akibat COVID-19 di negeri ini 28 orang. Sebanyak 155 institusi pendidikan di bawah kendalian Dewan Pemuda Parti Islam se-Malaysia PAS di negeri ini ditutup bermula awal Oktober ini berikutan peningkatan mendadak kes COVID-19 di negeri ini. Ketua Dewan Pemuda PAS Sabah, Zulzaim Hilmi Abidin berkata, penutupan itu melibatkan 141 pusat asuhan tunas Islam PASTI, 13 sekolah rendah integrasi teras Islam Seriti dan sebuah sekolah menengah integrasi teras Islam Smiti. Sesi pembelajaran dan pengajaran melibatkan 10,617 pelajar yang terjejas kini dilakukan secara dalam talian yang dikendalikan 600 guru ketiga-tiga institusi pendidikan berkenaan. Kita Dewan Pemuda PAS walau bagaimanapun tetap juga menjalankan pembelajaran secara online atas talian kepada institusi pendidikan kita ini supaya murid dan pelajar tidak tersisir dan ketinggalan dari sudut pembangunan akademik. Zulzaim Hilmi menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai operasi institusi pendidikan kendalian Dewan Pemuda PAS Sabah ekoran penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Baik saudara, sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Bersama mencegah COVID-19, lindungi keluarga, sentiasa pantau status kesihatan. Kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Imran.